janganlah ambil salah ke atas kami disebabkan dosa-dosa yang kami lakukan. Allahumma 'allimna ma jahilna, wahai Tuhan ajarlah kepada kami perkara yang kami masih jahil. Wa dzakirna ma nasina, dan tolong ingat semula, tolong beri kepada kami ingat semula perkara yang telah kami lupa. Rabbi shrah li sadri, Tuhan lapangkan dadaku, wa yassir li amri, tolong mudahkan kerjaku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan tolong buatlah mana-mana perkataan yang tak dapat dipahami oleh orang ramai, yafqahu qawli, supaya dapat faham kata-kata Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir, wahai Tuhan tolong mudahkan segala kerja, tak usah dipayah-payahkan. Wa tammim bil khair, ya tolong sempurna kerja kami dengan kesudahan membawa kebajikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasuddun wa hum mustakbirun sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum inna Allaha la yahdil qawmal fasiqin humul ladhina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillah hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Ayat ini sambung daripada ayat yang lepas. Qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Bila diajak mereka itu supaya mereka beramai-ramai datang jumpa Rasulullah, untuk Rasulullah tolong istighfar, tolong minta ampun dosa kita, dosa kamu. Lawaw ru'usahum, mereka itu iling-iling kepala mereka itu, mengiling-iling kepala mereka itu. Wa ra'aitahum yasudduna, sudahlah mereka sendiri iling kepala, mereka juga sekat orang lain daripada beramai-ramai jumpa Rasulullah. Wahum mustakbirun, dengan keadaan mereka tunjuk besar, sombong. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Allah menjawab balas, sama saja untuk mereka itu, hai Muhammad, untuk orang munafik ini, sama ada kamu doa pada mereka supaya aku ampun dosa mereka, ataupun kamu tak doa langsung pada mereka, aku sendiri tidak akan ampun dosa mereka sampai bila-bila. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, kerana kaedah aku yang aku buat, bahawa aku tidak akan beri petunjuk, beri hidayat pada orang, pada golongan yang fasik. Humul ladhina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillah hatta yanfaddu. Mereka itulah, wahai Muhammad, orangnya yang selalu berkata, selalu memberitahu, selalu berceramah bahawa la tunfiqu, kamu tuan-tuan semua jangan sekali-kali infak, jangan sekali-kali tolong menderma dan sebagainya kepada orang yang selalu jumpa Rasulullah, hatta yang fadhu, supaya tujuannya akhirnya mereka lari daripada Rasulullah kerana tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat apa-apa balasan pun, duit pun. Walillahi khazainus samawati wal ard,
pada mereka itu hendaklah kamu beritahu bahawa segala khazanah langit dan khazanah bumi adalah punyaan aku. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tapi apa boleh buat, orang-orang yang munafik memang tak faham pun. Bukan sekadar tak tahu, tak faham. Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Mereka juga berceramah mengata-kata sebagaimana mereka ceramah tadi, bahawa bila kita sampai ke Madinah, maka golongan yang mulia, yang gagah kuasa seperti kita ini akan halau keluar golongan-golongan hina, iaitu golongan pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Sebagaimana masalah duit, harta benda tadi aku yang punya, maka kehormatan dan keagungan adalah punyaan aku juga, dan juga punyaan rasulnya, dan juga punyaan orang-orang mukmin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tapi golongan munafik yang melawan kamu itu apa boleh buat? Tak tahu, campur dengan tak faham tadi. Surah Allah. Para hadirin sekalian, surah yang kita baca ni sebagaimana kita sebut minggu lepas, surah Al-Munafiqun. Munafiqun makna masbuk hari itu munafik, orang munafik, orang yang bersifat nafaq. Nafaqah, kelimah nafaqah, kerangka kelimahnya nafaq. Daripada nafaq keluarnya munafik. Nafaq maknanya lubang bawa pasir. Bawa pasir ni biasa dia ada dua lubang, lubang masuk lain, lubang dia keluar lain, supaya mudah lari daripada musuh dia. Musuh dia kucing duk tunggu pintu masuk, tahu-tahu dia ada lubang lain, lubang rahsia kita panggil, dia keluar senyap-senyap lubang. Manusia munafik dengan Nabi juga, dengan Islam juga ada dua jenis muka. Muka hak bertemu dengan lawan dia, muka lain. Muka hak bertemu sama kawan dia lain. Sejak daripada Nabi sampai sekarang, pas kiamat pun orang hak muka dua ni ada selama-lamanya. Jadi bila kita baca ayat-ayat begini, kita tengok kita dulu, tak usah gaduh kita suti orang lain. Aku sendiri ni dengan Islam ni, dengan Allah Ta'ala ni, muka satu ke muka dua? Kalau muka satu, orang panggil orang mukmin. Dengan musuh, dengan lawan, dengan kawan, serupa je, terang, jelas. Orang tahu semua bahawa kita mukmin. Tapi kalau kita ni depan musuh cakap lagu lain, depan kawan cakap lagu lain, maka kita adalah bermuka dua. Dasar dah kita ni munafik. Dan munafik inilah Allah Ta'ala sebut satu surah khusus. Dan minggu lepas dia sebut orang munafik ni ialah bila depan Rasulullah dia kata nashhadu innaka Rasulullah, kami sanggup jadi bersaksi bahawa wahai Muhammad tetap Rasulullah. Macam dia tu beritahu isi hati dia betul-betul bahawa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ni benar-benar Rasulullah. Macam orang mukmin. Tapi Tuhan yang Maha mengetahui isi perut manusia. Dia sebut Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Ta'ala sebut ke Nabi kita Muhammad dan digazet dalam Quran ini, Muhammad beritahu, kena tahu bahawa aku juga bersaksi bahawa golongan ni golongan pelawak, golongan pembohong aku. Cakap lain, hati lain, cakap tak serupa bikin, kita panggil sekarang. Jadi benda-benda begini ni belum pada kita suluh pada orang lain, coba suluh diri sendiri. Kita sendiri ni belah mana? Sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sembahyang pun, dalam tayak kita sebut, sekali-sekala kita jadi tu bila bam sungguhnya depan mikrofon yang beritahu kepada makhluk langit, bumi, bukit, buka, kayu, batu bahawa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Laungan kita tu sungguh ke lidah dan hati serupa dengan hati dan lidah serupa, kau kita hanya ban tu tradisi gitu ya. Benar yang tidak begitu. Benar yang sebut hati perutnya munafik. Ini faedah kita belajar Quran, dan kita letak bahawa atas dunia ni tak sudah dengan bohong, tak sudah dengan baluh. Ada rojokan yang perlu kita rojokkan. Dan rojokan atas dunia ni biasanya tu hakim. Balah jumpa mahkamah, sampai ke mahkamah maka kita terima. Dan atas pada tu hakim ni Allah. Hak tu hakim manusia.
Orang boleh bohong, orang boleh pelawak, orang boleh rasuah, orang boleh pasang lawyer buruk, lawyer sungguh, orang boleh buat belaka depan hakim manusia. Tapi depan hakim Allah, maka tak ada manusia boleh berbohong, kerana Allah ni tahu luar sampai ke dalam. Hak dalam apa dia tahu, kerana dia sendiri buat hak dalaman manusia, luar pun dia buat, iaitu lidah kita pun dia buat, kerana Allah juga buat lidah kita dan Allah juga buat hati perut kita. Jadi insya-Allah pagi-pagi Jumaat begini, bila kita baca Quran yang menjadi rujukan bagi manusia seluruh dunia, langit dan bumi, malaikat dan syaitan, kita baca ayat ni, kita sunting diri kita sendiri supaya kita menjadi mukmin, tidak menjadi muslim yang munafik. Jangan. Baiklah, hari ini sambung lagi. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Ini satu daripada sifat orang munafik, sama ada orang ataupun kita. Hak tadi, hak disebut tadi, nashhadu annaka rasulullah, ni sifat dengan lidah. Hak ni perbuatan. Manusia ni ada lidah, ada perbuatan dan ada qalbu. Satu daripada perbuatan orang ni ialah wa idza qila lahum, bila diajak mereka itu, ta'alu, marilah beramai-ramai weh, yastaghfir lakum rasulullah, mari beramai-ramai jumpa Nabi. Sama ada kita pergi dengar Nabi mengajar, dengar Nabi ceramah, semaya sekali dengan Nabi, ataupun kita pergi jumpa Nabi minta doa, ya Rasulullah tolong minta doa, mudah-mudahan masih mulut berkat doa Tuhan ampun dosa aku. Sekiranya ada orang kata lagu tu depan orang tertentu, khususnya orang munafik, lagu mana dia buat? Lawaw ru'usahum. Mereka itu iling, mantap tak mage, iling kawan ada kerja lah, kawan ada malah lah. Padahalnya ajak kita pergi ajak orang ni, kita boleh pahala. Sama ada orang zaman Nabi hari itu ajak sama-sama saing dia pergi mengaji dengan Nabi, ataupun lo ni pun bila kita jumpa saing, ajak naik kereta kau, ajak jalan pergi sama pergi balai soh ke surah, ataupun naik kereta kau mai dari kereta kosong, nak pergi dengar orang mengajar, nak pergi di sepanjang kau, nak pergi mengaji kau, mengajar kau. Sampai kelala ni pun kalau kita ajak nak pergi mengaji, nak pergi pak orang mengajar berapa orang iling kepala, maka arti iling kepala ni perangai orang munafik. Kerana bila kita pergi tempat mengajar tu, lain pada orang tu baik-baik belaka, melekat pun ramai. Syaitan tak ada tempat mengajar ni, jadi kalau tempat melekat ramai tak segi juga. Nak kata muslim tu muslim dah, moga dia nampak semayang sekali mai subuh tadi. Tapi nak kata muslim yang mukmin, payah. Tak ada tanda. Kerana orang mukmin ni orang yang bila dengar saja Quran, dengar saja tempat baca Quran ko, mengajar Quran ko, ataupun dengar khabar kata marilah itu, dia mau orang pandai Quran, mari tolong mengajar, mari tolong buaya. Tiba-tiba hiling kepala, sudahlah hiling kepala, wa ra'aitahum yasuddun. Sudahlah dia sendiri hiling, dia juga tindak tegas terhadap orang lain yang kau nak pergi jumpa Rasulullah, dia kutip malu. Dia gapo Muhammad tu boleh gapo terbagi mengaji Muhammad tu boleh gapo. Jadi benda-benda begini ni sifat orang munafik. Sama ada Arab yang munafik, sama ada Melayu yang munafik, sama ada siapa dia pun orang Islam yang tak seronok bila dengar Quran, dengan Nabi tak seronok, maka munafiklah. Tak payah tok peti keluar hukum, tak payah tok guru ayat hukum, maka kita sendiri kita letak diri kita ni munafik aku ni. Kenapa? Orang ajak pergi Jumaat pun bilik tak segi, orang ajak pergi mengaji pun tak segi, orang ajak mengajar, aku ada ilmu, orang minta tolong aku pergi ceramah ke gapo tak segi juga, munafik. Kita kena kata kita sendiri bahawa munafik. Dan tuan-tuan semua pernah dengar cerita ditulis oleh apa dalam hadis pada sebut bahawa Sayyidina Abu Bakar ni tok tua Nabi, khalifah yang pertama, dan orang nak dilantik jadi khalifah zaman hari itu bukan sebarang-barang orang benar-benar orang panggil tok lebah, benar-benar orang mukmin berapa. Satu hari Abu Bakar kata, aku ni munafik. Apa namanya? Bukan Abu Bakar. Seorang sahabat lain namanya Hanzalah. Seorang sahabat namanya Hanzalah. Benda ni disebut dalam Riyadhus Shalihin. Hanzalah dia berasa nafaqtu. Aku ni munafik.
Allah lah kata ke diri dia sendiri munafik. Kerana dia kata aku ni waktu duduk depan Nabi, waktu duduk dengan Nabi ceramah, Nabi mengajar ataupun apa, aku ka'anni ra'ya aini. Ka'anni ra'ya aini. Seakan-akan aku ni boleh tengok dengan mata syurga dengan aku. Pandainya Nabi buaya, bersihnya hati aku terima ucapan Nabi ni, semati aku duk tengok nampak syurga dengan aku. Duk nampak pahala dosa. Duk nampak mereka dan syaitan. Duk nampak. Tapi bila aku balik ke rumah, jumpa dengan anak bini, masuklah pagar, pergilah kebun, apa semua sekali, lupa habis licin. Ni perangai munafik ni kata dia ni. Jadi kalau perangai tu duduk pada aku munafik. Dia pun ambil kain, pergi keluar rumah, nak pergi ke jumpa Nabi, lalu ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Jumpa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Bakar, nafaqtu. Hai Bakar, aku ni munafik dah. Allah Bakar kata, bapa begitu. Bapa yang kata kamu diri muslim munafik. Dia pun koyak dia kata, waktu aku duduk sama Rasulullah, aku dengar ucapan Nabi, dengar ajaran Nabi, duk nampak syurga dengan aku, duk nampak dosa pahala, duk nampak iblis dengan mereka. Tapi bila aku balik ke rumah, jumpa anak bini, masuklah pagar, pergi tengok kebun taman berapa, lupa habis licin, tak tahu syurga dengan aku, lupa habis. Abu Bakar kata, kalau setara tu aku pun munafik juga. Kerana aku pun sepama juga ketika duduk depan Rasulullah tu, gini. Maka kedua-dua tu berkuno, orang kata panggil berkuno, pergi jumpa Rasulullah. Maka nak beritahu, kedua-dua tu beritahu, ya Rasulullah, nafaq, munafik dah aku. Nabi kata, apa gitu. Maka dia royak cerita tadi. Nabi kata, sa'ah wa sa'ah. Nabi jawab sepatutnya, sa'ah wa sa'ah. Ada sekali-sekala. Cara Nabi jawab ni tidak memberi orang tu jadi peras, tidak orang putus angin tu. Pandai Nabi teka, Nabi tangan ni jiwa manusia ni. Nabi kata, tak apalah, sa'ah wa sa'ah, sekali-sekala. Tak kala 24 jam ni kita jadi ingat bakar sama-sama. Ya adalah masa bila depan orang lupa, tunggu hati sebutir terlalu depan orang lupa ke Tuhan. Tak ada orang ingat ke Tuhan, tunggu hati sebutir. Macam Allah fi rajulin min qalbayni fi jawfi. Tuhan tidak buat orang seorang ni ada 2 butir hati dia. Hak dia sebutir tu ingat Tuhan 24 jam, hak seorang lagi tu ingat ke dunia. Dak, Allah Taala buat sebutir, atas sebutir itulah kita tangan ni, hati kita ni kalau boleh gak ingat Tuhan semua. Depan anak bini pun kita basuh dengan anak bini cara hak Tuhan tu. Pergi kedai basuh dengan orang kedai pun hak Tuhan tu. Masuklah pagar pun kita basuh dengan pagar kita supaya hak Tuhan tu. Pergi ke pejabat pun kita basuh dengan orang pejabat pelanggan kita, pegawai kita, bawah kita, masa Tuhan tu. Tapi tidak semua orang boleh belakang. Aku tu belakang tidak semua. Jadi Nabi kata sabarlah, tapi semata-mata mu berasa dirimu bersalah ni satu nikmat daripada Allah beri kepada kamu supaya kamu dalam keadaan berhati-hati semula. Jadi nak ayatnya susah para hadirin semua. Kita duduk atas dunia ni susah. Nak cari tempat senang tak ada. Gilah kemucuk bukit mana, naik atas langit, jump naik atas bulan, mentari berapa pun. Lagu ni lah keadaan kita. Apa boleh buat? Kita manusia lagu tu. Sebab tu kita panggil dalam Islam gelar manusia ni hamba. Manusia ni hamba Allah. Bukan rakyat Allah, bukan kawan Allah, bukan anak buah Allah. Kita ni hamba Allah, ibadullah, hamba Tuhan. Pak Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam hamba Allah Taala juga. Jadi dengan sebab tu pandai-pandailah bila kita ni kita letak diri kita ni hamba qali barah bagi Allah, pandai-pandailah kita basuh dengan Allah Taala atas dasar kita ni hamba dia. Sama ada dia bercakap serupa sebagai seorang hamba, sama ada makan minum, tidur, bangun, nego, buat kerja, miskin, kaya, sehat, apiak pun dalam hidup kita 24 jam ni ada pada macam-macam cara ni. Kita letak diri kita ni ingat semua jadi hamba. Kaya pun hamba Tuhan, tak sudah juga dengan duit. Pakak besar pun hamba Tuhan, tak sudah dengan pakak juga. Miskin pun hamba Tuhan, tak sudah dengan miskin. Merapok menyambung kerana kita miskin, tak boleh juga. Kita duduk situ, barulah insya-Allah makin tua kita makin dekat dengan Allah. Tidak makin tua makin malas ke berapa. Sebab tu dalam banyak nak doa Nabi sendiri. Hari-hari Jumaat begini ni, hari baik, hari mulia ni, kita perlu banyak doa selawat. Sama ada kita duduk comong atas surau, atas masjid, sama ada kita berjalan, sama ada kita duduk tengah jual barang, semua tahu tunggu orang mari beli barang, biar ada doa, biar ada selawat.
Dalam banyak-banyak doa Nabi, Allahumma ja'al khair umri awakhirah, wa ja'al khair a'mali khawatimah, wa ja'al khair ayyami yawma nalqaka fi. Tengok buti molek doa Nabi. Allahumma ja'al khair umri khawatimah. Wahai Allah, hodok jiwa tu jiwa juga, la ilaha illallah. Gue sibuk duk mengajar. Dia cik nak pai cepet-cepet. Allahumma ja'al khair umri awakhirah. Tuhan, jadilah sebaik-baik umur aku ni. Kau lepas 20 tahun, kau 30 tahun, kau berapa, aku tak tahu ujung nak mati bila ni. Oleh yang demikian, jadilah umur aku yang hak baik sekali, umur hak lalu su. Kita lah duk congak, ambo duk kecek, adik kakak duk dengar. Kita tak tahu, ambo tak tahu nak mati bila. Tak kau tengah hari ni, kau 10 tahun lagi, kau 20 tahun lagi, tak tahu. Tapi hak tu hak kita naknya, biar mati dalam keadaan baik. Orang panggil husnul khatimah. Nak boleh ke baik mati tu dia kena latih dah dulu ni. Lah ni kena latih dah. Latih pergi jadi baik kecek, baik kira, baik bayar, baik beli. Ketika bayar, ketika beli kita menyupoh, ketika kita senyum, ketika kita masa jadi baik. Kerana boleh jadi habis nyawa ni orang tua kata kat apa pelita air. Kita pasang pelita air malam tu, kita tak tahu minyak tu ada banyak mana lagi dalam tabung pelita. Elektrik kita tak tahu. Elektrik kita nyala, tak tahu nyala sampai bila mampu generator dia ni mampu dah elektrik rumah kita pun. Jadi kita tahu. Jadi oleh yang kita duduk dalam beringat semua supaya hak lalu suk hak pong orang pang mati tu mati dalam keadaan baik. Nak boleh ke baik hak lalu suk tu mesti latih daripada awal dah. Di rumah tangga dalam jabat kedai tengah jalan dalam hotel tengah laut gapo berlatih semua berlatih molek supaya lalu suk pun mati dengan molek. Bukan senang nak boleh ke mati senang. Dengan kerak dia mau mati pergi baca telekis tak sadar harap. Nah, kita mati lama kita mati dah bagi ajar. Jangan ada harap. Jadi kita sendiri mesti usaha supaya baik semua. Tok lelaki baik dengan bini, baik bini dengan tok lelaki. Tok kemulu baik dengan orang bawah dia dengan ada rakyat dia. Kau ketua polis, kau menteri besar, kau perdana menteri, kau tok guru, kau cikgu, kau datuk, dating. Duduk keadaan baik semua. Barulah waktu kita mati tu, mati dalam keadaan baik insya-Allah. Boleh mengucap la ilaha illallah kita panggil. Itu wa ja'al khair a'mali khawatimah. Allahumma ja'al khair umri awakhirah wa ja'al khair a'mali khawatimah. Sebagaimana umur aku hok banyak-banyak umur 10 tahun 50 tahun ni aku nak hok lalu suk hok comel, maka aktiviti aku kerja buat aku pun begini banyak ni pun aku nak tengok aktiviti hok lalu suk tu hok comel. Lebih kurang je dengan hok orang tadi, tapi hok tadi dalam bentuk umur nikmat yang besar. Begitu juga aktiviti ni gak kecek kira boleh. Kalau orang pejabat kat sain pai tu sain pai ni sain cek tu sain cek ni ngakoh makoh uni ni pakoh ketah tu semua ni biar jadi hak kerja buat aku ni hak lalu suk tu hak comel sekali. Dan nak boleh jadi hak comel amalan aktiviti lalu suk tu kena latih lah. Latih belum pada mati tu kita buat supaya hak Tuhan nak semua hari-hari siang malam pagi petang tika sakit pun molek tika segar pun molek. Jangan jadi tika segar mayat kat sakit nak mati lalu tu tak semayang pula. Jadi benda-benda begini ni para hadirin semua jadi doa Nabi SAW. Dan doa Nabi tu kita baca jangan sekadar ambil berkat je. Kita tahu bahawa Nabi dia minta benda ni sah dah, benda ni penting. Nabi dia tak minta benda kosong-kosong dah. Bila dia minta sekarang kita yakin hak Nabi minta ni benda penting sangat. Sebab tu mana amalan kau umur kau berapa biar kita buat molek semua biarlah kalau terkedih Tuhan kalau mati hari ni putus hari ni ala balik ni kau kalau mati tengah jalan pun orang pai kerja mata rapat kerana kita latih lama dah dan insya-Allah akan begitu. Akhir sekali waja'al khair ayami yawma nalqaka fi. Hei Tuhan yang ketiganya biarlah sebanyak-banyak hari aku. Hari ni hak kemarin hari juga, baik dulu pun hari juga, esok pun insya-Allah kalau ada umur kita hari pula. Dalam banyak-banyak hari dalam hidup aku ni, maka hari terbaik sekali ialah hari yang aku berjumpa denganmu di padang mahsyar. Kita lah ni jumpa dengan orang bang, jumpa dengan bini, jumpa dengan tok laki, jumpa dengan anak, jumpa dengan cucu, jumpa saya.
Satu hari nanti kita akan berjumpa dengan Allah. Lelo ni pun Allah tengok, tapi tak boleh berjumpa berdepan. Akhirat kelak tetap akan berjumpa. Ketika hari kita berjumpa dengan Tuhan aku naknya hari yang terbaik. Terbaiknya memberi layanan kepada aku dengan baik. Jangan suruh aku banyak-banyak sangat. Jangan jerkoh aku derah-derah sangat. Jangan suruh melekat tenang aku, lanyuk aku kuat-kuat sangat. Biar hari yang terbaik dalam umur aku ni ialah hari aku berjumpa denganmu di padang mahsyar. Boleh jadi kita hamba pun tak fikir nak sebut sampai kita kalau tidak melalui doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada doa-doa Nabi yang begitu banyak, ada hak panjang, ada hak pendek. Kita ambil hak pendek. Lepas kita renung molek kenapa Nabi minta begini. Dah benda penting. Maka kita kaji-kaji, ya sungguh. Atas dunia ni orang kadang-kadang kita ni besar. Pergi kampung pun orang akak tangan, tubik bandar pun orang cium tangan, pergi ke negeri mana pun akak tabik pun semua sekali. Tapi akhirat kelak Tuhan turun punggung kita panggil. Kita nak buat apa dia? Mereka jebel Tuhan nyak kita nak buat. Kita atas dunia kita ni kira lah. Sebab tu dalam surah Ad-Dukhan, Dzuk innaka antal azizul karim. Dalam surah Ad-Dukhan ada ayat mengenai dengan neraka. Setelah dibakar dia lanyuk, ada perkataan Tuhan, Dzuk innaka antal azizul karim. Coba rasa neraka sikit. Kerana atas dunia itu orang belia, orang dihormati, orang disanjungi semua sekali. Atas dunia kita ni ramai orang yang dihormati. Ambo orang jumpa orang polis bakat tangan, adik kakak pun jumpa dengan ambo orang jabat sangat, tiung tangan apa semua sekali. Kalau ambo kurang faham agak pakai luah hidung apa ngak hidung sahakmu. Jalan apa jinjing tak jejak bombing suku hati. Tapi tentu kalau di akhirat kalau waktu berjumpa dengan Tuhan kalau lagu tu juga. Penyahnya Tuhan titi dah orang terbelakang kita akhirat kelak. Ingat bahawa tu insya-Allah kita selamat semua. Puji setara mana pun tak kembali ke hidup, kata ulu setara mana pun kita tidak akan sebut sekot dah. Dan kita pun minta doa sama Rabbi syrah li sadri. Tuhan minta lapang dada aku. Lapang dada lega dada. Orang puji pun tak apa tak kembali ke hidup. Orang kata ulu pun kita tak berasa usingnya apa pun. Biar tentu kita dengan Tuhan selamat dunia lebih lagi akhirat. Inilah tujuan kita belajar baca Quran dan baca surah-surah Al-Munafiqin. Jadi orang ni Tuhan kata, usah ke apa? Ajak dia mengaji pun tak sih. Iling-iling kepala. Sudah dia sendiri tak pergi. Wa ra'aitahum yasuddun. Dia pula sekat orang pula jangan pergi mengaji. Wa hum mustakbirun. Orang ni orang mustakbir. Mustakbir kita panggil orang takabur. Orang takabur. Takabur mana tunjuk besar. Dia ni kecil tapi tunjuk besar. Orang takabur, orang takabbaru, istakbara yastakbiru makna tunjuk besar. Dia ni kecil sangat Muhammad. Bila orang lawan tak nak kaya secara mana, miskin. Tak nak nelam belah mana pun, lemah. Kan atas dunia ni mu seorang aja. Hak aku lantik, hak aku hormat langit bumi. Orang lain hak mana terukmu tu besar. Hak lawan mu walau belah mana besar apa kecil-kecil ni. Hak tunjuk besar juga, dia tunjuk je. Para hadirin semua kita ada dua. Pertama, orang besar. Tubuh besar. So lagi orang sembah. Orang sembah besar juga. Tapi tidak besar sembah. Puak-puak ni puak-puak sembah belakang ni. Sembah rohani, orang panggil sembah rohani. Istasmanta ya waramin. Apa ni? Ya istasmanta da waramin. Dalam pepatah Arab sebut, istasmanta. Kamu fikir gemuk orang semak. Orang semak lain, orang gemuk lain. Ni jadi kita jangan jadi orang semak, kita jadi orang gemuk balik. Gemuk tak apa, semak penyakit. Gemuk pun doktor luar negeri juga tak gemuk. Wah mustakbirun. Puak-puak ni buat besar, dianya kecil. Allah cara seniorkan Allah. Kadang-kadang pahit, kadang-kadang luka hati, kadang-kadang menyebabkan orang terisak, menangis terisak-isak. Cara dia menyindir. Dan kita atas dunia ni pun kita boleh guna sekali-sekala perkataan nasihat, perkataan sindir, perkataan marah, perkataan jerkah. Yang semuanya ada berlaku dalam Quran. Hak dia nasihat pun ada, hak dia sindir pun ada, hak dia jerkah pun ada, hak dia supuh pun ada dalam Quran. Jadi kita turut lain Quran ni, insya-Allah anak-anak lah kena semua. Akhirnya Tuhan kata sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirullahu lahum. Gini Muhammad, sawa'un 'alaihim, sama aja untuk orang tu. Sama apa? Astaghfarta lahum, sama ada kamu istighfar untuk mereka. Am lam tastaghfir lahum,
ataupun kamu tidak mau istighfar untuk mereka, la yaghfirullahu lahum. Tuhan, aku yang bernama Allah ni tidak akan ampun dosa mereka. Para hadirin semua, kita ada perkataan dosa. Atas dunia ni kita tak panggil dosa, kita panggil salah. Orang curi kita panggil orang salah. Orang rasuah kita panggil salah. Orang lawan hukum Tuhan ni orang panggil salah. Kerana kadang-kadang orang atas dunia ni kadang-kadang benda yang dia buat salah tu serupa dengan kerajaan pun kata salah, agama pun kata salah. Tapi kadang-kadangnya dengan kerajaan salah, dengan Tuhan tak salah. Dengan sebab tu dengan keadaan dunia hari ini, politik dunia hari ini masih lagi Tuhan ni dua, Allah pun Tuhan, orang pun Tuhan, maka kita nak kata kita nak guna dosa belakang jadi salah, jadi payah. Ya tak ya, dunia ni bagi dua. Oh ni salah, oh ni salah, oh ni salah. Tapi bila-bila orang tak sebut dosa pun, di sana ada dosa. Dosa ni tak nak apa kecuali Allah. Salah ni kita boleh buang dosa. Salah kita boleh buang salah kita. Kita kena denda 100 riyal, kita bayar salah, kita bayar lesen ke apa. 100 tu apa untuk akhir kata. Kita bayar 100, besar masalah. Bayar 100, bayar 1000, bayar 10,000, besar masalah bila kita bayar denda. Tapi dosa tu hakim tak boleh selesai, mak bapak tak boleh selesai, tok guru tak boleh selesai, perdana menteri tak boleh selesai. Yang boleh selesai dosa ni hanya Allah. Sini masalah. Jadi kita bayar denda, masalah apa pun, ingat ada dosa lagi. Hak tak selesai, itu Allah SWT. Aku tak panggil dosa. Jadi bila kita diajak pergi baca Quran, pergi jumpa Rasulullah jam hari itu, ataupun jumpa orang mengajar Quran, tiba-tiba kita yeling pala, sudahlah kita yeling tak mau pergi, sekat orang lain pula, kita berdosa. Bila kita berdosa, tak kira kita ni nak kata berapa, kita ni pok orang aku, tok mulu orang aku, tok guru orang aku, cikgu orang aku, perdana menteri orang aku, dan berdosa. Tak ada orang boleh hapus dosa kecuali Allah. Maka Tuhan kata, hey Muhammad, untuk orang ni sama ada mau berdoa, tak berdoa pun aku seorang dak. Aku seorang tidak akan ampun dosa. Dia nak buat aku, nak samai aku, samai. Cara Tuhan mati rupa apa? Kita nak buat. Sebab tu kita duduk dekat atas bumi dah takut seorang Tuhan. Biar perkataan ni sebutin la yaghfirullahu lahum untuk menyebabkan kita berasa lemah, pasal letih. Ya juga muka dia Tuhan. Bagi Tuhan nak lawan lagu mana? Kalau untuk hakim kita boleh lawan, orang bunuh pun ada, untuk hakim bedil berapa banyak, untuk hakim kena bedil, untuk hakim orang rasuah belana, polis ketua polis kena rasuah, kena belana. Tapi Tuhan nak rasuah lagu mana? Nak bunuh lagu mana? Nak guling kerajaan Tuhan lagu mana buat? Kita fikir gitu, barulah kita sedar bahawa tu ialah aku dan itulah Tuhan punya kuasa, kuasa punya berapa. Inilah aku orang atas dunia lah ni pun. Kita baca sahabat mari Retino nama Syarifah, gelaran Syarifah ni di sini orang Melayu juga Tok Said lah. Kalau hak lelaki kita panggil Sayyid, kita panggil Habib, hak puan kita panggil Syarifah. Dan memang dihormati oleh orang Melayu tersebut Sayyid ataupun Syarifah, orang Melayu hormat kerana dia ni bakal Nabi, mengikut hak kita sebut-sebut sama. Yang nipu orang tu yang sampai 20 juta tipu. Tino garik apa panggil. Yang tipu pula pakai orang kampung. Orang VIP. Very important person. Boleh dia tipu. Mata punya pakai ilmu sihir, kau ilmu hitam, kau ilmu biru, kau berapa tak tahu apa. Tapi maknanya akhirnya kena takak boleh, pentingnya kena takak. Tipu-tipu apa tak tipu boleh kata. Takak boleh ada. Nak takak Tuhan. Lah kalau boleh kan. Kau takak boleh takak Tuhan tak apa, tapi pusing kot mana patah dunia ni pun problem bijak tumpah melepak, ada masa dia jatuh. Bijak belah mana puan tipu bepi sekalipun, ada masanya dia ditangkap. Kita ingat hak ni insya-Allah, tapi Tuhan tak boleh takak dia, nak takak melekat dia tak boleh, nak takak Tuhan pun tak boleh. Ingat hak tu soal daripada ayat ni, insya-Allah pandailah kita bawa diri sendiri. Sawa'un alaihim astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum. Sama saja hai Muhammad, sama ada meminta doa kat orang tu supaya aku ampun dosa ataupun minta doa pun aku sendirinya la yaghfirullahu lahum. Sampai bila pun aku tidak ampun dosa orang. La dalam bahasa Arab ni ada 3 kelima. Ada la, ada lan,
ada lam, ada la, lam alif la, ada la nun lam, ada lam mim mati lam. Tiga ni la orang panggil nafi mutlak. Selagi lam nafi mustaqbal, selagi lam nafi al-madhi. Aku tidak apabila pun aku tidak apa orang ni kecuali orang tu bertaubat. Kita duduk walaupun tak sebut ayat tapi kaedah kita, kaedah agama ni bila salah belah dosa pun bila kita bertaubat belum mati dan Tuhan tahu taubat ni tidak buat-buat, aku apa dosa Tuhan kata. Orang nak mati dulu kalau bertaubat, Tuhan apa dosa. Bertaubat maknanya kita dengan Tuhan, kita kalau sembahyang baik kita qada, kita dengan orang pitimah orang, maruah orang, muka orang kita cabut, kita berapa kita hantar balik belakang. Tuhan apa? Kalau taubat astagfirullah ya, tak ada apa boleh musim raya atakak raya, maaf zahir batin, maaf batin otak ya. Maaf zahir batin aku tak halah buat kat aku sama hari kak 10 kepi sehari bang tak halah kalau orang buat kena kat aku. Sepuluh anak ambo duduk naik SA pakai mak tak halah. Menteri keselamatan dengan anak ambo supaya sama-sama orang belaka, sama-sama hamba Tuhan belaka dengan sebab dia Perdana Menteri keselamatan kat dia pasal lebih dengan Tuhan tak pun. Jadi selagi dia tak minta maaf secara terbuka, dan kalau ambo minta, kalau anak ambo tu minta bayar yang 1 juta apa dia tak bayar, masuk neraka dia sah. Jadi buah tu tak ada dalam kepala orang tertentu dan ada dalam kepala orang lain. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Tuhan kata aku sebagai Allah tidak akan memberi hidayah pada kaum fasik. Orang ni orang munafik dan fasik. Munafik makna orang panggil bermuka-muka dengan Nabi. Fasik maknanya orang tak ada tanda luar sebagai Muslim. Fasaqal qishrah, bila amba sebut sama fasaqa yafsuqu ay hadafal qitrah. Apa namanya, bila kita tak semayang, tak beri zakat ke, tak gapo lagi benda-benda hak tanda-tanda luar Islam tak ada pada kita, maka tak ada lah, tak ada kulit Islam, tak ada. Bila tak ada kulit Islam, maka iman ada lagu mana? Bila kita buang kulit pisang, koyak pisang, maka bila kita buang kulit pisang ni dia terdedah pada udara, mari lalak, mari udara buruk dengan pisang-pisang dengan isi-isi. Bila kita buang kulit durian, kulit pisang, kulit rambutan ke, arti kita dedah isi durian, isi muktan ni kepada lalat, pada nyamuk, pada debu, pada entah apa. Akhirnya kulit pun kita buang, isi pun rosak habis itu. Begitu juga orang ni ada kulit, ada isi. Kulitnya Islam, sembahyang puasa ni kulit, isinya iman. Jadi bila sembahyang pun duk, puasa pun duk, makan pun tutup aurat, tak ada contoh Islam. Maka bila tak ada contoh Islam, iman ni rosak lalu. Tuhan kata orang hak fasik ni aku tidak hidayah. Hidayah mana aku tidak beri fikiran, tidak beri pimpinan, tidak beri pemantauan, tidak. Bila aku tak pimpin, apa dia pimpin? Syaitan lah. Dia Tuhan sah, syaitan sah gitu. Kain payah sangat. Sebab itulah kita dikandaki selama-lamanya apa tanda Islam itu kena ada luar semaya ban puasa roh kita panggil, dan iman insya-Allah semakin kukuh bila kulit luar ni kita jaga betul-betul, insya-Allah iman kita akan terjaga baik. So dua dah, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man rasulillah hatta yanfadu. Ni ayat ni tanda yang ketiga orang munafik. Tanda yang pertama yang disebut dulu hari itu iaitu nasyadina Rasulullah, dia sanggup kecek benda hak tak sesuai dengan hati. Tanda yang kedua hak tadi iaitu tak pergi dekat apa yang Rasulullah mati lah ni, maka Quran dia, orang mengajar Quran, mengajar agama kita panggil orang ajar tak segi, itu tanda yang kedua dia munafik. Tanda yang ketiganya ialah humul ladzina yaquluna, itulah orangnya ya Muhammad yang selalu camping pada agama la tunfiqu ala man Rasulullah hatta yanfadu. Tuan-tuan semua kata golongan munafik ni, kita semua puak-puak kita jangan beri infak, jangan beri pertolongan kepada orang hak selalu hak pergi Rasulullah, hak mana pergi jemaah Rasulullah cem molek, hak mana selalu pergi ngaji dengan Rasulullah cem molek. Puak-puak ni jangan diberi pertolongan, berah ketah ke, lain dia panggil subsidi ke,
bantuan berapa cam molek hok mana hok sokor Rasulullah cam molek jangan bui infak, jangan tegur dia, jangan bui pitih ke dia, jangan bui lesen ke dia, jangan bui subsidi ke dia, jangan bui berapa. Kenapa? Kerana dia sokong Islam. Jadi hak law ni dengan hak zaman hari tu nak tahu munafik kau tidak, iaitu hak mana-mana orang rapat dengan Rasulullah bila kita nasihat buat khianat ke dia, munafik kita. Tak kira Arab Mekah, tak kira Arab Madinah, tak kira Melayu Kota Baru, tak kira Melayu Malaysia, tak kira Tok Haji, tak kira Tok Lebak, asalkan kita marah pada orang yang memperjuangkan ajaran Rasulullah, munafik. Tak orang tak keluar petua pun, tak keluar lagi. Inilah petua yang paling besar, Quran. Quran ni petua yang paling besar. Ya Tuhan kata humul ladzina yaqulu la tunfiqu. Tuan-tuan semua ingat bila Hamas ni golongan yang mewakili gerakan Islam di Palestin. Hamas ni menang pilihan raya mengikut sistem demokrasi yang dibenar sendiri, yang diakui oleh Eropah. Eropah yang kita panggil tokoh demokrasi, pujangga demokrasi, entah berapa sekali. Puak-puak ni bila Hamas menang, dia kira semua pada iklan semua pada semua geng-geng dia, Amerika, Yahudi baik. Bank-bank di seluruh dunia jangan terima, jangan buka akaun Hamas. Kenapa? Hamas ni pejuang Islam. Faktullah yang dengan Abdullah bin Ubay, Nabi waktu Nabi itu. Abdullah bin Ubay pun royak. Abdullah bin Ubay ni kita panggil kalau dari segi politik gak ketua parti munafik. Puak-puak ni kata la tunfiqu ala min inda Rasulullah hatta yanfaddu. Abdullah bin Ubay keluar perintah melalui radio dia, TV dia, pamflet dia, gapo dia, internet dia. Kalau benar dia ada zaman hari itu kan, tuan-tuan semua jangan beri infak, jangan beri pertolongan supaya kemudahan hidup kepada orang bersama Rasulullah. Hatta yang faddu, supaya orang itu lari. Arab Rasulullahnya Arab Abdullah bin Ubay munafik ni tak supaya orang lari daripada Rasulullah. Kenapa? Kerana kita tak beri bantuan, tak beri pertolongan, tak beri kemudahan hidup. Maka lama-lama dia akan lari. Bagi dia orang kita jumpa Nabi tu apa nak duit. Bila kita pokok kita beri duit, lari kita. Sungguh kau orang ni pergi jumpa Nabi nak duit. Nak duit dari mana? Nabi minta ngau dia. Nabi sendiri tu miskin, yatim piatu, apa saja masalah dia minta derma ngau dia. Tolong derma, tolong beri makan, tolong minum. Nak hak pribadi orang miskin pun Nabi minta dengan orang derma. Dan ayat Quran terlalu banyak berjanji nak beri pahala pada orang derma. Siapa yang kata man dzalladzi yuqdillaha qardan hasana, mana-mana orang beri derma ni ibarat orang beri hutang kepada aku. Dan sebab aku ni kaya, berjuru, tok lebah, aku ni sifat baik, aku bayar balik. Siapa aku begitu nah kempen Islam pada orang tolong pada orang susah. Jadi artinya kalau diharap bahawa ngaji dengan Nabi tu nak duit, salah. Orang ni nak pahala. Pahala ni duit laku di akhirat. Atas dunia ni pahala tak guna, tapi di akhirat kelak duit Malaysia tak laku, duit Amerika tak laku, derah bank tak laku, mah jokong tak laku, kok lakunya pahala. Jadi satu daripada cara dapat pahala ialah belajar, pergi dengar Rasulullah mengajar, sembahyang baik belakang Nabi, doa amin ketika Nabi mengajar, dengar nasihat Nabi, dapat pahala. Tiba-tiba orang tak tahu orang nak buat, main kasar lah kita panggil. Bila manusia ni terhimpit, tertekan sangat, maka guna main kasar. Satu daripada guna kekasaran zaman hari itu ialah iklan semua jangan beri derma pada man inda Rasulullah, pada orang mengaji Rasulullah. Jok hari itu siapa kalau lepas kiamat pun golongan hak berdeki dengan puak-puak guru Islam ni pun dia main kasar lah. Tak beri itu, tak beri ni. Amerika lah kepala pengatas dunia ni hak main kasar ya, iaitu dia boleh larang bank-bank dunia ni jangan buka akaun untuk Hamas. Supaya Hamas ni mengaku kalah. Law ni pula bukan sekat bank ada, bukan sekat tutup akaun bank, perang pula. Di Lebanon kena berdiri, Iraq lama dah kena berdiri, Afghanistan lama dah kena berdiri. Dengan tujuannya gula orang Islam ni tunduk pada dia. Dan insya-Allah orang ni orang lama-lama dia reti juga. Lama-lama manusia ni kena godang, kena berapa, akhir sekali naik mana ahdatiah dia panggil. Kuman doktor kata kalau lama-lama kita racun, lama-lama dia apa ni, dia panggil timbul satu apa namanya, dia panggil apa, naik gagah semula, naik apa dia panggil, body apa, antibody. Kuman lah tubuh kita ni kalau lama sangat doktor duk cocok ubat
ubat racun dia tu, lama-lama dia melawan ubat pula. Itu kumel ya, benda begitu kecil nak tengok mata tak boleh kena tengok mikroskop nah. Ini kau orang lama-lama kena godang, lama dia melawan balik. Mana ada kes di Erop 2 tahun lebih dah tak selesai lagi. Kenapa? Kerana Amerika tidak guna fikiran, guna peluru. Orang lain pada peluru juga. Peluru yang paling keras sekali atas dunia ni ialah iman billah wal yaumil akhir. Di Afghanistan, di Erop tak sesat walaupun berdiri bom orang. Di Afghanistan makin tak sesat. Di Lebanon makin tak sesat. Kerana orang ni orang bergerak dengan nama Islam belaka semua sekali. Kalau hak nama kebangsaan kan, berdiri sekali kan pakai ampun tu aku beribu ampun semua parti harga ampun. Jadi Tuhan sendiri sebut, inilah orangnya Muhammad, ia selalu berkempen supaya puak-puak dia tidak memberi derma pada orang yang hidup bersama dengan mu, hatta yang fadhu, supaya orang-orang mengaji dengan mu dia lari balik semula, tak mari mengaji dah. Tuhan jawab lagu mana? Walillahi khazainus samawati wal ardh. Tuhan kata, Muhammad beritahu pada orang, walaupun dia tak mau beri derma, walaupun tak mau beri infak, tak mau beri duit apa, ingat khazanah langit, khazanah bumi duduk tangan aku. Manusia tidak boleh beri pertolongan pada orang. Duit hak tangan dia tu duit aku. Duit kau makan, kau berah ketah, kau buah tamar, kau air, kau berapa hak duduk tangan orang tu aku. Aku boleh tarik sekelip mata daripada orang. Orang tak boleh tarik bagi aku. Khazanah aku pegang langit bumi ni, mentari duduk tangan aku, hujan duduk tangan aku, udara tangan aku, hati perut orang pun gengai mampu. Bila aku buka pintu hati orang melawan dia balik, sokonmu, dia nak mana aku? Ni bahlala ni pun dah wakilah kita. Wakilah kita orang Islam, bukan kita orang Melayu tak. Kita orang Islam, kilah sini. Demo tak boleh kawan tak apa. Tidak mesti demo kaya paksu dah. Berapa banyak orang kaya harga berkerak dana atas dunia. Lebih banyak orang gulung tikar batal berapa kaya kena bankrupt, pakai besar-besar, pergi ke mana-mana orang tak tegur, orang salah pun duduk, jabat salah pun duduk. Berapa banyak orang gagah besar-besar, tapi waktu dia kaya waktu dia kaya pakai besar berapa tu, dia buat kanak Tuhan, buat kanak hamba Tuhan. Bila sudah berhenti gak, mung tak peduli aku tengok mung ludah aku ludah. Atas dunia pun hina, dalam kubur lebih lagi. Sebab buat apa dia? Jadi sebab tu kita kena duduknya, demo tak ui barang kawan, tak sedekah kawan, tak apa. Tapi biar tentu demo salah kawan betul. Bila demo salah kawan betul, insya-Allah Tuhan hak ui rezeki demo, Tuhan tu juga akan rezeki kawan. Rupa ya. Apa namanya, kita dah baca lepas-lepas mayat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ni wirid hok Nabi baca lepas mayat, sekali-sekali Nabi baca, Nabi baca lah. Kita pun tutup lepas kita sini baca hok sama. Allahumma malikal mulki, Allah yang megang segala kerajaan. Segala kerajaan atas dunia aku duduk tangan aku belakang Tuhan kata. Dan adik aku ingat amal sebut semua. Iran. Hari itu ada pakai sistem monarki, saya raja. Shah Iran. Shah Iran ni bubuh gelaran dia King of the Kings. Segala raja atas dunia ni akulah raja. Aku bukan raja Iran, dok raja bagi segala raja di muka dunia. Tapi akhirnya mari tok lebar nama Khomeini, halal turun, mati tak kubur orang, tak tahu mati di mana. Tanah kubur dia pun duduk luar negeri, tak tahu pitih mana, tahu raja mana, apa kita panggil atas kepala ni, mahkota mana, sekelip mata habis. Itu iktibar bagi orang-orang yang tunjuk agah. Setahu raja Iran, ya Amerika pun sokong, Israel pun sokong, apa harta dia pun tu, negeri dia ni negeri yang paling banyak mengeluarkan petrol di muka dunia. Saudi sendiri dia tu nombor 2, Iran nombor 1. Pak lala ni pun tiba-tiba sekelip mata habis dia. Jadi kalau kena begitu, bila kita baca sejarah, bila kita baca kisah dia ni, tolong ambil fikir lah tiba kita tak ada petrol, tak ada peti, tak ada berapa ni pun agah juga ni, nak sampai bila nak beragah. Ni begini yang menyebabkan kita panggil buah kilah atau kerantan ni, bila berjuang Islam ni walau kanak pun tak apa, mungkin dia mati juga, kita mati, dia mampu nombor selit je saya sebutin tu. Masuk segar semangat. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Hak aku yang bernama Allah, segala-gala khazanah
baik di langit baik di bumi. Walakinal munafiqin la yafqahun, tapi golongan munafik ni golongan yang tak faham. Bukan saja tak tahu, tak faham. Orang ni bila tak faham, kecek, habislah. Orang akalan cukup tapi tak faham. Tuan buat apa ni? Orang panggil bodoh, orang panggil bengang, orang panggil apa lagi, bebal. Orang ni pelan-pelan mana rupa, comel, tubuh, gemuk, molek, piti, tapi bebal. Usahakan buat saya nak usahakan buat menatu saya tak sih. Bila orang ni bebal. Tuan kata pokok ni pokok bebal lah. Pokok munafik ni bebal. La yafqahun, tidak mempunyai fiqh. Hak kita mengaji ilmu fiqh nak ambil perkataan yafqahun. Kita mengaji fiqh makna mengaji nak sopan. Bukan nak tahu baca berapa makna, baca tak panggil mengaji fiqh lah gitu. Orang panggil mengaji kitab. Mengaji kitab lain, mengaji fiqh lain. Yaquluna, puak ni Muhammad, selain daripada dia kempen supaya orang pulau ekonomi, kita panggil tu, buat kepungan ekonomi dalam istilah politik sekarang. Puak ni juga kata la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minal adhan. Bila kita sapa balik ke Madinah, maka puak-puak kita yang bermartabat tinggi, yang bernilai, yang berpangkat tinggi ni akan halau keluar puak-puak hina tu. Para hadirin semua, ayat ni ceritanya panjang. Satu kali Nabi kita Muhammad SAW balik daripada satu peperangan, termasuklah puak-puak munafik ni. Orang munafik ni pun dia pergi perang dengan Nabi. Rela dia nak tunjuk dia ni mukmin, siapa kau pergi kat perang pun dia pergi. Tahu dah perang ni mati, tapi nak tunjuk dia ni mukmin, walaupun hati puak tu gelegak nak bawa ke Nabi, dia pergi juga. Dalam satu peperangan, dia panggil Mirisi nama bagi tempat. Kalau kita kata perang Jepun, perang Kala Cepor, jam hari tu pun perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Mirisi. Waktu siapa di Mirisi berebut air. Puak-puak budak-budak cari air ni berebut. Dalam masa berebut ni lah puak-puak Madinah, dia kata, oh puak-puak muhajirin tolonglah. Mari orang ni polak, puak-puak Madinah, tolonglah. Balah di antara dua budak-budak ia berebut air. Kerana air di Arab ni sepuluh minyak, sesi minyak di pak kita lah, berebut minyak bertiga. Jadi akhir sekali siapa ke Abdullah bin Ubay bahawa puak-puak Muhammad kok mari di mana Mekah ni nampak lawan kita. Dia ni mari selas punggung Muhammad. Kau lama, makin lama. Akhir sekali nampak nak menguasai kita. Sammin kalbak ya'uddak. Ada pepatah Arab sebut sammin kalbaka ya'uddaka. Kita ni nampak duk perangi kuru. Dah gemuk balik ni ke betul kita pula. Ni perkataan lagu ni menyebabkan naik angin. Hak Madinah, hak duduk di Madinah, hak di bawah kumpulan Abdullah bin Ubay pun naik angin nak lawan golongan Nabi. Hak Mekah pun mulai berayak kepada Nabi, ya Rasulullah, kita ni dianggap angin kuruh, dipera oleh orang Madinah, dan bila kita ni gemuk molek lain, nampak orang tu anggap kita ni nak kekeh peti dia. Ya Nabi dengar perkataan ni bahaya. Orang panggil lah ni kebangsaan. Yang kita sini kebangsaan Melayu, kebangsaan Cina, Melayu. Yang hari tu dah Mekah Madinah. Puak-puak Mekah ni puak-puak angin kuruh. Kita orang Madinah ni, kalau duk pera dia ni, lama ni nampak nak gemuk dah puak-puak ni, nak kekeh peti kita pula. Ni kebangsaan orang panggil nasionalis. Abdullah bin Ubay ni puak-puak nasionalis. Nabi bila dengar laporan siapa ke dia, Nabi kata gini, banyak orang berakal, siap-siap puak-puak belakang ni, baik siapa-siapa pun siap-siap golong tikar batal tok atas huta berakal balik ke Madinah. Kerana benda ni berlaku tengah jalan. Cara Nabi selesai masalahnya, dia tidak panggil orang tu, panggil orang ni di tengah-tengah padang itu duduk. Dia kira gini, kita ketepikan segala isu ni, isu balah puak Madinah ni dengan cara balik ke Madinah. Kerana bila mu naik utamu, aku naik uta aku, mu naik utamu, maka masing-masing senyap. Nak bukan cakap soal ni, jam ni kita ada radio, ni ada radio bibi apa semua sekali. Jadi bila orang masing-masing naik tu uta belakang utamu, aku utamu, maka utam tu pun senyap, uta ni pun senyap, yang menyebabkan tidak merebok gusik ni, tidak merebok, paham salah tidak merebok. Ini tanda Nabi kita ni bijak. Padahal kita iktikad bahawa Nabi Muhammad ni dalam banyak-banyak iktikad kita ialah fatanah.
Nabi Muhammad ni Tuhan pilih jadi Nabi kerana dia ni bersifat dengan fatanah cerdik. Dia boleh besar masalah kebangsaan yang begitu sekali berapi ni, patut-patut bertutup dengan padan ni. Caranya keruh orang siut nafil, siut sunnah belakang, bila masa-masa ni unta belakang. Unta mengaku unta, dia menyebabkan hak unta ni tak ada kecek dah dengan hak unta tu, engkau jauh-jauh belakang, senyap. Jadi bila sampai tu tak jenera tidur tegak, sampai di bina kan, senyap belakang. Hilang. Ini cara teknik yang paling baik untuk menyelesaikan masalah kita panggil apa ni, api kebangsaan, semangat perkauman apa dalam ni, satu daripada cara. Kita sini tu kita boleh selesai dengan cara kita ni dunia dunia. Walau bagaimanapun Abdullah bin Ubay kata nak baliklah, tapi bila siapa dia bina pandailah aku buat. Kita kena ingat bahawa kita ni puak-puak orang besar. Muhammad ni puak-puak pengemis. Sampai di sana pandailah kita buat, kita halau balik puak-puak ni ke Mekah semula, dia mampu semua jalan ke apa sekali. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inilah para hadirin semua, semangat kebangsaan ni bukan mari daripada orang Melayu, tak mari daripada Abdullah bin Ubay hari itu 1000 tahun itu banyak ke seluruh dunia, termasuk Arab sendiri pun ada Arab kebangsaan, Melayu pun pandai-pandai tak ada pasal-pasal dia cari semangat kebangsaan tolak Islam. Ni semua ni cari pasal dah. Dekat pilihan raya mula bubuk kursi lah. Kursi saya orang Melayu, ni saya orang Cina, ni saya orang India. Bendanya boleh dibuat tanpa menggunakan kebangsaan, iaitu tinggal Melayu dia, Cina tinggal Cina dia, India tinggal dia, India dia, ambil Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara lagu tu boleh jadi orang Cina lebih cerdik jaga Islam, dia boleh jadi India lebih cerdik menjaga Islam, dia boleh jadi kita orang Melayu juga, dengan sebab kita ni Islam lama dah, cerdik juga. Jadi kalau duk main Melayu ke Melayu, mari Cina ke Cina, mari sampai kiamat tak lesah masalah. Walillahi al-izzatu walirasuli walmu'minin. Tuhan kata, tersudut kata mu beliau aku hina, tersudut kata mu nilai aku lemah lah. Hak yang paling mulia aku, Tuhan kata. Walillahi al-izzatu. Hak Allah. Hak aku, gerai nama aku, kehormatan, kemuliaan, kehormatan, kebesaran ni hak gerai nama aku, Tuhan kata. Walillahi al-izzatu. Hak Allah, kehormatan, walirasuli, dan hak Rasul, walil mu'minin, dia untuk orang mukmin. Bukan untuk orang Mekah, bukan untuk orang Madinah, bukan untuk orang Melayu, bukan untuk orang Arab. Orang mukmin. Tak kira Melayu kau, kalau dia mukmin, dia mempunyai izzah. Cina kau, kalau dia mukmin, dia izzah. India kau, orang asli kau, kalau dia mukmin, dia mempunyai izzah. Ini cara Tuhan selesai masalah, orang boleh terima. Kerana orang atas dunia serupa ya, berlaku putih, hitam, kecil, besar, Melayu, Cina serupa ya. Sama-sama cerdik, sama-sama bodoh berlaku. Jadi hak yang cerdik sekali ialah orang takwa kepada Allah. Maka orang itulah berhak disanjung, berhak dijunjung. Tak kira mu ni bangsa Melayu ke bangsa Arab ke, Tok Said ke berapa, Tok Said, Tok Habib berapa ni, mu yang pandai-pandai naik Saidnya, Abu Jahal pun Tok Said juga. Bapak saudara Nabi benar. Walakinnal munafiqin la ya'lamun. Tapi orang munafik pun tak erti, dia kata. Orang munafik pun tak erti. Tak faham pun dia guna, tak erti pun dia guna dalam Quran. Dengan sebab tu para hadirin semua, bila kita baca ayat insya-Allah sama kita berhenti sekat dulu hari ini, ya kita berdoa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin semua, selain pada tolong doa orang dalam ISA ni, kita doa pada saudara kita di Iraq, di Palestin, di Lebanon pula sehari dua ni berdoa. اللهم إنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا عدوا إلا خذلته ولا عدوا إلا أهلكته ولا عدوا إلا دمرته ولا حاجة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إن عبادك وإماءك في ISA واللهم إن عبادك وإماءك في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي لبنان قتلوا وشردوا ودمروا وطردوا من ديارهم وأموالهم ودينهم
الله فرد كيد أعدائهم من اليهود الغاصبين والأمريكان المتكبرين والإنجليز المتجبرين والقوميين المتطرفين على نحورهم اللهم احصهم عددا اللهم اقتلهم بددا اللهم لا تبق منهم أحدا. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Berkuasa, anak aku dalam masalah MSA, tolonglah kamu lembutkan hati Menteri Keselamatan dan Negeri. Ya tolong supaya mereka itu dibawa keluar, pergi ke mahkamah atau keluar terus. Kalau tidak begitu, ya Allah, itu aku minta kamu bertindak balas atas mereka. Sama ada kamu nak hancur leburkan pakatan mereka, atau kamu nak kerahkan hati perut mereka sampai dunia, sampai ke akhirat. Itu semua dalam kuasa kamu, ya Allah, ya Tuhan. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innana ibaduka wa ima'uka. Ji'na ila dunya biqudratika wa iradatika. Anta khalaqtana wa sawaytana wa nafakhta fina min ruhika wa akramtana bil ilmi wal mali wal izzi wal jah. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi mamatina wa barik lana fi ma razaqtana amwalina wa auladina wa ulumina وديننا وأنفسنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini masuk. Dek besar. Kamu boleh salah, boleh salah. Ini masuk.